Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu komunikasi di tempat kerja. Saya adalah wakil untuk kumpulan kami, Nurliza binti Idris, nombor metrik 266201. Rakan saya, Liu Kim Fo, nombor metrik 265978. Dan Rojia binti Lajim, nombor metrik 266705. Pengenalan. Individu bersama dan membentuk hubungan dalam konteks tempat kerja. Komunikasi organisasi sebagai beberapa banyak data tentang aktiviti yang dihantar oleh organisasi kepada individunya dan di kalangan individu daripada organisasi. Ini menunjukkan bahawa orang berkaitan dengan satu sama yang lain melalui medium komunikasi. Komunikasi di tempat kerja mengumpulkan pekerja sebagai satu dalam sebuah syarikat. Ia mengikut individu bersama dalam sebuah organisasi. Seterusnya, perbincangan isu yang berlaku. Terdapat banyak halangan kepada komunikasi yang wujud dalam mana-mana organisasi. Pertama, halangan bahasa. Kedua, halangan fizikal dan persekitaran. Yang pertama, halangan bahasa. Bahasa merupakan satu alat yang sangat penting dalam menyampaikan maklumat, perasaan, mesej dan pelbagai lagi. Isu-isu seperti halangan bahasa boleh menghalang komunikasi yang berkesan dan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu timbul akibat salah faham penggunaan kod bahasa asing. Yang kedua, halangan fizikal dan persekitaran. Persekitaran fizikal seperti bunyi bising boleh mengganggu proses komunikasi, punca ketidakberkesanan dalam proses komunikasi. Pencahayaan, persekitaran, akustik, kelembapan dan suhu adalah faktor yang memainkan peranan dalam komunikasi. Pandangan dan idea tentang bagaimana kemahiran dalam komunikasi kepengurusan dapat menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu. Langkah penyelesaian masalah organisasi. Apakah penyebab kompleks antara pekerja dalam organisasi? Nilai berbeza. Teknik kaunseling untuk majikan. Apabila kaunseling boleh membantu. Berikut adalah cadangan penyelesaian. Pertama, kaedah kaunseling direktif dan kedua, kaedah kaunseling bukan arah. Kaedah kaunseling direktif berfungsi paling baik untuk situasi yang tidak rumit seperti kelewatan yang konsisten atau kegagalan untuk memenuhi kuota kerja. Sesi kaunseling arahan tidak mengambil banyak masa. Terangkan masalah sejelas mungkin, nyatakan kesan negatif terhadap kumpulan secara keseluruhan, terangkan perkara yang perlu dilakukan oleh pekerja untuk menyelesaikan. Seterusnya, kaedah kaunseling bukan arah. Paling baik untuk isu prestasi yang lebih rumit seperti konflik peribadi, kesukaran komunikasi atau perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh masalah di luar kerja. Perlu memperuntukkan beberapa jam untuk sesi kaunseling bukan arah. Proses bertanya, menerima penjelasan. Aplikasi pendekatan dalam komunikasi strategik bertujuan membantu organisasi menyebarkan mesej organisasi secara berkesan. Terdapat 6 pendekatan utama yang dipraktikkan oleh organisasi menerusi amalan komunikasi strategik yang merangkumi komunikasi pengurusan, komunikasi pemasaran, perhubungan awam, komunikasi teknikal, komunikasi politik dan kempen informasi atau pemasaran sosial. Komunikasi pengurusan memberi tumpuan terhadap aspek pengurusan dan pentadbiran secara keseluruhannya. Proses pengurusan komunikasi strategik. Komunikasi strategik sebagai strategi yang melibatkan proses pembuatan kumpulan secara rasional dalam memenuhi misi, visi dan matlamat organisasi. Analisis SWOT menjadi asas untuk dalam pelaksanaan komunikasi strategik yang meliputi proses seperti penetapan agenda, formula strategik, implementasi dan penilaian dalam pengurusan komunikasi organisasi. SWOT adalah analisis terdapat kekuatan dan kelemahan seperti peluang dari luar dan ancaman. Kesimpulan,
Komunikasi yang lebih baik di tempat kerja secara langsung berkaitan dengan peningkatan produktiviti dalam sebuah syarikat. Komunikasi yang efektif di tempat kerja tidak boleh dipertanggungjawabkan. Hubungan pekerja juga boleh mendapat manfaat daripada komunikasi yang baik, yang bukan sahaja menghasilkan pekerja yang lebih produktif tetapi juga dalam semangat yang lebih baik kerana mereka mungkin memikirkan satu sama lain sebagai kawan, bukan sekadar rakan sekerja. Itu saja pembincangan daripada kami. Sekian, terima kasih.